orang So, exam ada keluar eksperimen kan? Iya. Sebenarnya kan saya akan cover soalan eksperimen untuk kelas kita lagi satu. Banyaknya kelas kita. Saya rasa dah jumpa awak banyak kali dah sebenarnya. So untuk last kelas kita nanti saya akan cover beberapa contoh eksperimen. Tapi dia takkan tanya sesusah SPM tau. Dia sebab apa guys? Sebab apa? Dulu dari tahun 2019 sekolah yang buat exam akhir tahun. Jadi kita jarang letak soalan eksperimen sebenarnya. Tapi macam sekarang kan awak punya soalan kan lembaga peperiksaan yang buat. So kita tak tahu. Mungkin diorang boleh tanya soalan eksperimen sebenarnya. Dekat objektif ke? Tak. Soalan eksperimen dia keluar dekat apa ni bahagian C. Dia keluar macam apa? Contoh dia tanya pemboleh ubah manipulasi, hipotesis, inference, benda-benda gitu. Dia akan tanya eksperimen daripada buku teks. Betul. Kenapa saya nampak lain? Nampak lain macam mana tu? Nampak saya seperti apa? Is it better or worse? So breakfast apa? Sumpah saya tak sempat breakfast lagi pagi ni. Biasalah duduk bujang kan. Semua benda saya kena buat sendiri, kena masak sendiri semua. So gitulah. Universiti dekat mana dulu? Saya dekat UK, Imperial College London nama dia. By the way guys, kita tunggu jap. Kita akan start pada pukul 10.03 ya. PM pula, AM start. Kita tunggu kawan awak join. Ada yang baru nak bangun tidur lah apa semua kan. Tersolid. Tahu ke Imperial College London? College je, dia bukan universiti. Tak adalah, dia universiti lah. Tapi dia nama college dari dulu. Sebab sejarah dia dulu dia sebahagian daripada University of London. University of London ni dia ada banyak tau. Imperial College, University College London, King's College London, City University, dia banyak. So Imperial College dia keluar, dia jadi independent. Tapi dia masih kekalkan nama Imperial College. Jarang-jarang masuk kelas waktu pagi. Kan rasa macam pelik pula kan pagi sangat. Mata pun tak terbuka habis lagi sebenarnya. So buat house tour. Rumah saya gini je. Kecil je. Saya macam, hi guys, welcome to my house tour. Dah hampir dah habis. Hujung ke hujung rumah saya. So my teacher kata kena hafal eksperimen. Nak kena hafal, bukan hafal eksperimen, kena fahamkan eksperimen tu tujuan dia apa, apa yang kita buat dalam eksperimen tu dengan dia punya results dia. So do not think about memorizing, think about understanding the experiment. Sedekat ruang tamu ke apa? Ya, saya dekat ruang tamu. Kejap lagi saya tunjuk persekitaran ruang tamu saya, boleh? Cikgu duduk rumah banglo kan? Tak. Saya duduk rumah biasa je. Saya duduk seorang. Kalau duduk rumah besar-besar macam tu, takut. Okay guys, dah pukul 10.03 lah. Kita dah boleh mula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and hello from 3 Science. Good morning everyone. Ya Allah, pagi-pagi Ahad ni, korang ni kenapa semangat sangat Pagi Ahad ni saya rasa macam tak apalah kalau tak ramai, it's okay. Ni kita ada ramai juga sebenarnya. I mean, you guys tak ada live ke? Tak adalah gurau je. Good, semua orang angkat tangan kanan, lepas tu tepuk bahu kiri masing-masing, cakap bagus. Semoga ini menjadi bukti bahawa awak telah meletakkan effort untuk you punya results bulan Januari nanti. Okay? Alright, saya tengah tengok kelas tepi pantai sambil wow, sambil feeling tepi pantai Ada some of you duk tengok kelas dekat McDonald lah, dekat Starbucks lah, tak apalah. Dekat mana-mana pun yang penting you still follow the lesson. Okay? Alright. Jadi guys, bila tu examnya? Exam bulan Januari awak lepas buka cuti ni. Tapi sekolah saya pun tak ada jadual lagi sebenarnya. Tak ada finalize result pula dah. Jadual lagi. Okay? Alright. Anyways guys, untuk hari ini punya topik. Topik ni
bukan agak macam ni nak cakap student dia agak problem sebab dia rasa macam banyak kena hafal. Iaitu jenis-jenis sistem peredaran. The type of circulatory system. Pernah dengar tak peredaran tunggal, peredaran single, peredaran double ataupun berganda, peredaran tertutup, close, peredaran terbuka, open, peredaran macam-macam lah. So rasa macam banyak kan sebenarnya. So hari ni saya akan tunjukkan cara supaya awak sebenarnya tak banyak. You boleh nampak dia punya pattern, lepas tu automatic you akan terhafal. And then kita cuba uji sama ada awak faham ke tidak dengan buat soalan. Ini nampak je macam soalan tadika sajalah saya letak gambar-gambar. Saya guna Canvas, Canva. Tahu kan Canva? Siapa pernah guna Canva dekat sini? Canva kan kita boleh cari terus gambar binatang kan? So gambar binatang dia semua jenis-jenis yang comel-comel macam ni. Saya macam tak apalah. Nampak je macam soalan tadika tapi soalan dia standard form 3 sebenarnya. Okay? Alright guys, jadi tanpa melengahkan mas, sorry sir baru bangun. Tak apa, saya pun baru mula je. Dah gosok gigi ke belum? Bangun pagi gosok gigi, lepas tu apa? Ya, sebenarnya saya pun belum breakfast. Baru start minum kopi tau. So saya punya otak pun tak semua data download lagi tau Jadi nanti saya akan tersasul, ada loading sikit macam tu. Maafkan saya lah Biasalah hari cuti terbangun lambat sikit. Saya pun macam awak juga. Okay. Alright, jadi boleh ke kita mulakan sekarang? Kalau ready say yes dekat chat dengan penuh semangat sikit. Yes dah. Okay. Chapter 3 masuk tajuk pengangkutan. Okay, sebelum kita nak tengok dia orang punya jenis-jenis peredaran ni, the type of circulatory, it's good untuk kita buat dulu a bit of revision daripada form 2 punya syllabus. Okay, kejap saya buka form 2 punya syllabus wait. Lupa pula nak buka siap-siap. Yang ni. Okey, macam awak telah pun belajar haiwan. Haiwan boleh dikelaskan kepada dua kumpulan. Kalau awak tengok dekat sini, sorry, typo. Invertebrata invertebrate. This one is invertebrate. Tolong tukar invertebrates. Apa maksud invertebrates dengan vertebrates? Yes, we're talking about tulang belakang. Very good. Okay, so untuk haiwan yang invertebrates, kita laju-laju kita revision yang ni form 2 punya syllabus. Haiwan yang invertebrata, tidak bertulang belakang. Kenapa semua nak typo ni? Sorry. Terbahagi kepada dua. Kita ada haiwan yang without legs, tanpa kaki. Kita ada haiwan yang berkaki. So yang tak ada kaki ni, kita boleh bahagi lagi juga kepada haiwan yang badan dia ada segmen. Yang ni badan dia tak ada segmen. Apa maksud badan yang bersegmen? Contoh kita tengok cacing tanah. Nampak tak ada segmen. Badan dia macam berketak-ketak begitu. Okey, jadi yang ni adalah badan yang bersegmen. Contoh lain macam cacing pita. Cacing pita ni yang duduk dekat dalam usus manusia kalau makan makanan yang tak dimasak dengan sempurna, makan ikan mentah ke, daging mentah ke, okey. So dia nampak dia ada berketak-ketak gitu. Okey, ataupun contoh lain macam lintah ataupun pacat. Nampak tak dia ada ketak-ketak tu kan? Jadi ini adalah badan yang bersegmen. Okey. Satu fakta menariklah sains. Saya pernah bagi tahu student saya juga. Tahu tak, setiap segmen ni dia membawa organ yang sama tau. Contoh macam lintah dia ada 18 otak. They have like about 18 brains. Some of them ada hampir 32 otak sebenarnya. Lepas tu kan, setiap segmen ni juga dia ada ovary. Dia ada ovary, lepas tu dia ada testis. Dia orang ni adalah haiwan yang kita kata dua jantina dalam satu haiwan. So, dia orang boleh jadi sebagai female, dia orang boleh jadi sebagai male sebenarnya. Literally kita panggil kunsa. Kunsa ataupun termesine, termesine dia ialah hermaphrodite nama dia. Hermaphrodite. Yang tu adalah termesine dia. Maksud dia
dua jantina dalam satu individu. Jadi bila jumpa tu, yang ni bagi sperm, yang ni juga akan terima sperm. Dua-dua boleh berfungsi sebagai ibu dan ayah lah. So, kenapa kalau saya potong lipan dia still bergerak? Sama juga macam sotong, macam ikan, bila kita potong dia punya saki-baki sistem saraf dia tu masih lagi berfungsi. Tapi selepas beberapa minit dia akan stop. Dia akan stop. Okay? Alright, anyway, itu haiwan yang badan dia bersegmen. Now, haiwan yang badan tidak ada segmen, contohnya macam ni. Cuba teka, ini haiwan apa? Dia ini sangat famous sebenarnya. Inilah SpongeBob SquarePants. Okay? Memang literally kita panggil dia sebagai sponge. Cerita SpongeBob SquarePants tu memang dia ambil dia inspirasi daripada haiwan ni. You know the creator of the SpongeBob SquarePants adalah ahli biologi marine. Jadi sebab tu dia tahu haiwan-haiwan alga, plankton lah apa semua dekat dalam tu. Semua orang tahu sebelum ni awak ingat SpongeBob tu sponge cuci pinggan kotak yang warna kuning mak awak nak guna tu kan? Bukan. Dia adalah sebenarnya haiwan dia. Cara dia makan dia tak boleh bergerak tau. Sponge dia duduk dekat satu tempat. So dia bukannya makan Krabby Patty ke apa, tidak Dia akan sedut air masuk dari atas ni. Lepas tu kan dia jenis filter. Dia akan tapis apa saki-baki, serdak-serdak apa yang ada dalam air laut tu, itulah dia punya makanan dia. Okay. Alright, so ini adalah sponge. Selain itu macam contoh siput. Siput dia tak ada segmen dekat dalam badan dia. Okay. Ini cacing pipih ataupun kita kata flatworm. Flatworm ni yang duduk dekat dalam air ataupun laut. Kadang-kadang kita panggil dia slug. Okay. Ataupun yang ni, dulu saya macam awak juga. Masa sekolah saya ingat ini batu-batuan dekat laut. Cantiknya batu-batu. Ini bukan batu ya. Ini adalah karang laut ataupun corals, which is haiwan. Ini adalah haiwan. Bukannya batu-bata dekat laut. Jadi karang laut ini pun adalah haiwan. Ya, dia orang hidup, betul. Dia orang hidup dan dia orang adalah haiwan yang tidak bersegmen. Okay? Alright. Jadi itu adalah haiwan yang tidak ada kaki. So haiwan yang berkaki pula, yang ni senang je. Kalau 3 pasang kaki, maka kita panggil dia orang serangga ataupun insek. So contoh macam semut, nampak ada 3 pasang kaki, 1, 2, 3. Ataupun kupu-kupu, 1, 2, 3 pasang kaki. Ataupun lipas, 1, 2, 3. So kalau 3 pasang kaki, dia orang ni kategori serangga, arthropod kita kata. Okay? Ada juga yang lebih daripada 3 pasang kaki, macam lipan ataupun macam apa ni, yang ni orang panggil lipas laut kan, lipas laut, okay? Ataupun macam laba-laba, yang ni horseshoe crab ataupun belangkas. Okay? Alright, yang ni notes revision saja saya nak tunjuk dunia haiwan invertebrata, so that awak recall balik, oh haiwan invertebrata geng-geng begitu. Okay, so kalau lebih 3 tu kita panggil binatang. Binatang ni perkataan yang kurang sesuai digunakan dalam sains tau. Binatang ni dia macam makian, binatang macam tu lah. Kita panggil haiwan. Ini semua adalah haiwan. Okay, jadi lipan tu dia bukan kategori serangga ke? Dia lebih bukan. Dia yang serangga geng-geng ni yang kita kata arthropod. Ini tak masuk dalam silibus, saja saya nak bagi tahu dekat awak, arthropod. Geng-geng arthropod ni adalah yang kita kata serangga ataupun insects. Okay. Alright, but don't worry, awak punya exam tak masuk form 2. Majority akan masuk form 3 lah. Okay. Now, settle haiwan invertebrata. Haiwan vertebrata pula, ada berapa kumpulan? How many groups of vertebrata? Betul, 5. Some of you dah tahu dah kan? Awak ingat begini ya, haiwan tinggal di hutan, kita sebut hutan rimba, betul tak? Jadi awak buat 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada R, I, M, B, A. Cuba teka R untuk haiwan apa?
reptilia, reptile. Betul. Okey, reptilia. I pula grup-grup apa? Ikan. Very good. I adalah ikan. Fish. Okey, M adalah mamalia. Betul. M ialah mamalia. Very good. B adalah burung. Bird. Good. Burung ataupun bird. Okey. Manakala A, amphibia. Very good. Okey. Amphibia. Amphibian. Okey. Saya ada teka-teki. Pagi-pagi ni kita kena bagi teka-teki sikit lah. Ikan ni kan. Ikan, ada jenis ikan yang tak ada mata tau. So, what do we call fish without eye? What do we call fish without eye? What do we call fish without eye? Jawapan dia adalah betul lah. Ramai tahu faham tak jawapan dia? What do we call fish without eye? It's fish. Oh, bahasa Melayu pun boleh. Kalau bahasa Melayu jawapan dia kan lah. Bahasa Melayu jawapan dia kan. Sorry. Faham tak ni? Ramai yang loading saya rasa. Tak apalah nak explain ke tak payah explain lah. Kalau explain dia dah bukan joke, dia dah jadi presentation tau. Pagi-pagi nak dengar ke presentation? Tak payah. Loading. Ya Allah, dia kata duk loading lagi. Aduh. Okay, what do we call fish without eye? Fish without eye. Fish without eye dia jadi. Nah, itulah jawapan dia. Okay, anyway, dah cukup. Okay, jadikan dekat sini kita ada 6 kategori ya. Kita ada 6 kategori haiwan invertebrata RIMBA. So setiap satu diorang ni ada diorang punya sistem peredarannya tersendiri. Okey, jadi jom kita mulakan. Okey, jadi grup yang pertama dekat sini, okey, grup-grup invertebrata, geng-geng yang tidak ada tulang belakang. Saya nak tanya dekat awak, bila awak terpijak lipas ke, awak terpijak belalang ke contohnya, ada tak darah yang berwarna merah mengalir keluar dari diorang? Can you see any blood coming out from them? No, diorang tak ada darah, diorang tak ada salur darah. They don't have blood vessel. Jadi kan, bagaimana diorang mengangkut benda-benda dekat dalam badan diorang? Diorang ni kan umpama belon, lepas tu awak isi air dekat dalam belon dan belon tu mengembang dan dia ada air dekat dalam belon tersebut. Badan diorang seolah-olah macam belon diisi air. So contohlah, saya ada belalang. Ini belalang. Nampak macam belalang ke? Belalang, ini belalang lah dia belalang tau. So, dalam badan belalang pula dah. Dalam badan belalang itu kan, dia ada dia punya bendalir badan, body fluid dia. Jadi kan, dia punya bendalir badan ni tak ada dalam salur darah. Dia macam air belon, air dekat dalam belon. Okey? Jadi kan, dia punya bendalir badan dia, body fluid dia terbuka. It is not closed within blood vessel. Dia tak ditutup dengan salur darah. Dengan itu, kita memanggil dia sebagai sistem peredaran terbuka. Kita panggil dia sistem peredaran terbuka. In English, open circulatory system. Jangan risau tentang dia punya definition dia. Dia punya definition dia telah pun ada dekat bawah ni. Nampak? Terbuka, open maksud dia tiada salur darah. No blood vessel. Itu dia punya definition dia. Boleh Okey, bendalir badan ni maksud dia awak pernah tak terpijak lipas, lepas tu keluar cecair dalam badan dia? Pernah tak? Lepas ni cari lipas dekat rumah, lepas tu cuba pijak dia. So cecair itulah kita panggil bendalir badan, body fluid dia. Okey. So kalau kata macam contoh manusia, contoh manusia. Okey, ini badan kita. Okey. Kita punya bendalir badan, ini kita punya salur darah. This is our blood vessel. Bendalir badan kita mengalir dalam salur darah. Diorang ni tak ada salur darah. Diorang punya bendalir ni dia fill in the space.
dia mengisi ruang, keseluruhan ruang dalam badan dia. Mesti ada orang akan tanya, habis tu nyamuk ada darah, itu darah nyamuk ke darah awak yang telah disedut oleh nyamuk? Itu darah, itu dia punya makanan dia, bukan darah dia, itu darah kita sebenarnya. Nyamuk originally pun tak ada darah juga sebenarnya. Okey, cicak. Cicak tu invertebrata ke? Mesti tak pernah tengok tulang cicak ni. Cicak ada tulang. Dia ada tulang belakang, cicak bertelur. Telur bercangkerang. So agak-agak dia kumpulan mana? Cicak dia kumpulan mana? Cicak. Ya, cicak adalah kategori reptilia sebenarnya. Okey. So cicak ada darah. Cicak ada darah. Okey, cukup. Itu je sebenarnya. So contohnya belalang je. Contoh seperti belalang. So invertebrata awak kena ingat, dia orang tak ada salur darah, so sistem peredaran terbuka. No blood vessel, therefore open circulatory system. Settle. Okey. Lalat invertebrata ke? Awak pernah nampak tulang belakang lalat ke? Pernah nampak kaki dia ada tulang ke? Lalat adalah invertebrata. Dia bukan bertulang belakang. Lalat dia ada 3 pasang kaki. Jadi dia kategori invertebrata juga. Okey. Tapi lalat ada darah. Sumpahlah awak tengok lalat spesies apa ada darah. Saya tak pernah tengok lalat ada darah. Okey. Bukan darah. Itu lalat tu dia singgah dekat sambal belacan. Dia warna merah-merah tu. Awak nampak dia macam ada darah. Okey. Dah cukup guys. Boleh kita gerak kepada the next one. Boleh Okey. So group invertebrata settle. Itu je awak kena tahu. Yang banyaknya adalah grup vertebrata. Okey. So, semua vertebrata mempunyai salur darah. All vertebrates have blood vessel. Jadi kalau tak ada salur darah kita panggil open. Kalau ada salur darah kita panggil apa? Agak-agak awak close, tertutup. Very good. Jadi diorang semua ada sistem peredaran tertutup. Sistem peredaran tertutup. In English, closed circulatory system. Jadi tadi saya sebut definition dia ada dekat bawah. So don't worry, awak scroll dekat bawah, nampak number 2, tertutup, close. Maksud dia darah mengalir dalam salur darah. Blood flows in blood vessel. Okay. Sir, ada typo tu. Mana typo? Oh, vertebrata. So saya salah ke awak nak datang depan mengajar? Tak ada, aku dah gurau je. Semalam saya tengok video tu. Saya tengok video perangai cikgu-cikgu apabila ditegur oleh pelajar. Macam kalau pelajar tegur, oh saya salah, awak nak datang depan mengajar ke? Macam tu dia tersentak. Gurau je. Tapi pattern saya selalu kata macam ni. Saya saja buat kesalahan tersebut nak tengok student ni alert ke tak. Yang alert tu bagus. Yang tak alert ni awak kena fokus better dalam kelas. Tiba kena membebil pula Gurau je. Okay, now disebabkan semua vertebrates ada sistem peredaran tertutup, jadi awak senaraikan everything. Okay, so yang ni adalah R, reptilia, ikan, mamalia, burung, amfibia. Jadi awak tahulah, kalau dia bagi contoh mamalia, dia tanya sistem peredaran tertutup. Dia bagi contoh ayam. Ayam masuk kategori apa? Ayam ni selalu student duk salah. Okey, nasi baik betul. Okey, betul. Okey, ayam, dia kumpulan yang mana satu? Dia kata ayam tu masuk kategori ikan. Betul lah tu, betul. Okey. Ayam tu burung ya. Dia bukan reptilia. Ayam ialah kategori burung sebab dia ada sayap, dia ada feather, okey. Walaupun dia tak boleh terbang, tapi dia kategori burung. Okey. Anyways, now kita akan mula pisahkan diorang. Boleh Okey, sekarang ni kalau awak tengok yang bentuk love dekat ni, ini adalah dia punya jantung dia. Okey, macam manusia ada berapa chamber, ada berapa ruang dalam jantung kita? Yes, ada 4 ruang Jadi yang ni kita dah belajar dah kan? Atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Okey, now ada haiwan, dia punya jantung dia kalau awak kira dekat sini ada berapa ruang? 2 je. 2 sahaja ruang
iaitu atrium dan juga ventricle. So, yang ni adalah milik grup mana agak-agak awak? Betul, ini grup, okay, grup ikan. So, ini adalah geng-geng ikan. Jadi kan, cuba awak tengok dekat atas ni. Saya pernah tengok soalan, dia menguji ya. Dia tanya yang mana satu atrium, yang mana satu ventricle. So kalau awak tengok dekat sini, yang ni ikan sebab dia ada dua sahaja ruang. Okey, yang ni dia punya gills. Gills ialah dia punya insang. Insang ni macam dia punya peparu. Darah mengalir dekat situ, dia top up oksigen. Jadi kan saya nak tanya, ruang A yang atas ni, yang ni, ventricle ke atau atrium? Ventricle ke atrium? Ramai yang sudah tertipu ya. Okey, yang ni kalau saya putarkan gambar rajah ni, yang ni dah duduk dekat bawah, betul tak? So awak kena tengok aliran darah. You have to look at the blood flow. Yang ni darah masuk. Kalau darah masuk ke dalam atrium ke masuk ke dalam ventricle? Masuknya ke dalam atrium. Okey, lepas tu darah keluar daripada ventricle. Okey, jadi tolong jangan confuse. Betul, untuk jantung kita hafal atrium atas, ventricle bawah. Itu untuk manusia sebab kita berdiri tegak. Ikan ni kalau saya pusing dia dah jadi lain dah. So better you look at the blood flow. Into the heart, atrium. Out of the heart, ventricle. Clear ke semua orang? Clear. Okey, jadi kan kalau awak tengok dekat sini ya, contoh dulu, yang ni untuk manusia. Ini untuk manusia. Dulu darah dari jantung kita pump pergi ke peparu, lungs kita, lepas tu dia dapat oksigen, dia tak terus pergi ke satu badan. Dia patah balik ke jantung dulu. Betul tak? Jadi dekat sini kan, berapa kali darah tu mengalir ikut jantung? 2 kali ya. Ini mula-mula dia dah masuk ke dalam jantung sekali dah. Dia pergi ke peparu, dia masuk balik semula ke jantung 2 kali. Baru dia pergi ke satu badan. Jadi untuk manusia 2 kali. Tapi untuk ikan, dia sekali je. Dari jantung, dia pergi ke dia punya insang, dia ambil oksigen, dia tak balik ke jantung. Dia terus pergi ke satu badan. Lepas tu dia patah balik ke jantung. Nampak dia mengalir sekali sahaja kan? Jadi, disebabkan aliran dia hanyalah sekali, maka kita panggil sistem peredaran tunggal ataupun single. Kita kata sistem peredaran tunggal ataupun in English kita kata single. Don't worry, dia punya definition dia ada dekat bawah ni, saya dah tulis dah. So tunggal, single maksud dia darah mengalir, darah melalui jantung sekali dalam satu peredaran. Blood flows through the heart one time in one complete circulation. Okey, siap untuk ikan. Jadi, kalau soalan tanya, nyatakan sistem peredaran untuk ikan. State the circulatory system for fish. Apa jawapan awak? Secara lengkapnya, secara penuh. Nyatakan sistem peredaran untuk ikan, for fish. Maka jawapan dia, ikan dia tertutup, ikan juga tunggal. Maka jawapan awak, sistem peredaran tertutup dan tunggal. That's how you do it. So it's a closed and single circulatory system. Awak tengok ikan tu dia kategori mana? Okey, dia kategori tertutup, dia juga kategori single. Okey. Yes, betul. Okey, good. So sekarang ni kita dah buang grup I. Jadi yang tinggal dekat bawah ni lepas kita buang I, beritahu dekat saya grup apa yang tinggal guys? 4 grup. Yes. R reptilia, M mamalia, B burung dan juga A amfibia. Jadi kalau yang ni single, dia orang ni dah ada couple lah. Tak adalah gurau je. Kalau dia orang ni single, yang ni dia orang kita kata double ataupun ganda dua. Apa maksud double lah? Yang saya tunjuk contoh tadi. Okey, tengok balik dekat atas ni.
Yang ni yang 3 chamber. Kalau kita tengok dekat sini 3 chamber, geng-geng amphibia, geng-geng reptilia yang ada 3 chamber. So dekat sini kan darah dari jantung dia pergi ke paru, lepas tu dia dapat oksigen, dia patah balik ke jantung dulu. Tadi ikan dia terus pergi ke satu badan. Yang ni dia patah balik masuk ke dalam jantung, baru dia pergi ke satu badan. Jadi berapa kali guys? How many times dalam satu circulation? 2 kali. Dia singgah jantung 2 kali. So manusia pun sama, 2 kali juga. Jadi kalau 2 kali, kita panggil sistem peredaran ganda 2. Okey, sistem peredaran ganda 2. In English, doublet. Kawan awak tanya, darah dia tak bercampur ke? Good question. Sebenarnya ni soalan kebat yang saya dah sediakan dekat next page. Kita tanya dia, dia tanya kita balik. Kejap lagi kita jawab soalan kebat tersebut. Adakah darah bercampur and apa dia punya effects dia? Okay. So, 3 apa tadi saya sebut? 3 apa tadi saya sebut? Apa tu? Tak faham. 3, boleh rephrase your question tak? Okay, so definition kepada 3 chamber, 3 chamber atau 3 ruang. Chamber dalam English ruang, 2 atrium, 1 ventricle. Okay, alright. So bawah ni dah ada dah. Ganda 2, double, darah melalui jantung 2 kali dalam peredaran lengkap. Blood flows through the heart 2 times. Okay, 2 times. Tengok ayat dia tu. Blood flows through the heart 2 kali in one go. Kenapa tiba-tiba jadi bahasa Melayu ni? Tolong ubah ya. Blood flows through the heart 2 times. Okay. Alright guys. So, boleh kita sambung geng-geng yang 4 ni pula? Boleh Okay. So kalau awak perasan pattern dia, kita pisahkan diorang. Kita pisahkan grup-grup ni. Jadi sekarang ni, the next pemisahan dia, kita nak pisahkan based on berapa banyak ventricle diorang ada. Kalau kita tengok, dua-dua ada atrium. Betul tak? Tapi geng ni, diorang ada 2 ventricle. Yang ni pula, diorang ada 1 je ventricle. Jadi, kita buat yang bawah dulu. Sebab bawah ni kita familiar. Okay, so manusia. Manusia masuk kategori haiwan apa? Yes, manusia ialah mamalia. Very good. Cuba teka, siapa lagi satu geng dengan mamalia dekat sini? Burung. Very good. Okay, so mammals and bird, kita memang ada 4 ruang jantung. Okay, jadi dekat sini, kalau jadi dekat atas ni awak boleh tulis ya, mamalia dengan burung. Ini diorang punya rupa lah. Okay, now, ingat lagi tak, what do we call struktur yang berada dekat tengah ni? Yang memisahkan kiri dengan kanan jantung. Yes, nama dia adalah septum. Apa kepentingan septum? Kenapa kita kena pisahkan kiri dengan kanan jantung? Why do we need to separate? Ya, supaya darah tak bercampur. Darah apa yang tak bercampur tu? Darah yang tak ada oksigen. What do we call darah yang tak ada oksigen? Deoxygenated blood ataupun darah terdioksigen. Very good. Ini kita dah cover previous topik ya. Jadi saya gunakan warna biru dekat sini untuk bagi nampak. So, yang warna biru ini ialah darah terdioksigen. Saya tulis darah terdioksigen. In English, deoxygenated blood. Okey, manakala darah belah kanan, darah yang ada oksigen. So yang ada oksigen kita panggil darah apa guys? Yang ada oksigen beroksigen, darah berok. Okey, so saya gunakan warna merah melambangkan ini darah yang ada oksigen. So kita panggil darah beroksigen. In English, oxygenated blood. Okey, ini sebenarnya kita baru je cover dalam seminar ilmu free hari tu. Tapi secara ringkasnya, some of you maybe kali pertama masuk tak apa, saya tunjuk dekat atas ni. Okey, so
darah dekat belah kanan jantung kita, dia tak ada oksigen tau. Sebab apa? Oksigen telah pun digunakan. Oksigen has already been used by kita punya body cell kita. So disebabkan tidak ada oksigen, maka kita hantar dia pergi ke peparu. So peparu akan top up oksigen. So bila peparu top up oksigen, dia jadilah darah beroksigen, oxygenated blood. So darah tu akan masuk balik semula ke jantung kita. Okey? Jadi kita punya darah yang tak ada oksigen dengan darah yang ada oksigen tak boleh bercampur. Supaya apa? Supaya bila kita punya jantung pump darah tu ke seluruh badan, dia hanya pump darah yang bawa oksigen. It only pump blood that carry oxygen. Got it? Faham? Okey, jadi kan kalau kita nampak dekat sini, disebabkan adanya septum, pemisahan dekat tengah tu, maka darah dipisahkan sepenuhnya. The blood is completely separated. Disebabkan kita kata dipisahkan sepenuhnya, completely separated, maka kita bagi nama sistem peredaran lengkap. Kita kata dia lengkap ataupun complete. Okey? Kenapa dipanggil lengkap? Sebab dipisahkan dengan lengkap. It is completely separated. Okey, boleh ya? Alright, now jom kita tengok dekat atas ni pula. Yang ni diorang cuma ada 2 atrium, tetapi dia ada 1 je ventricle. Sedih, okey? Dia ada 1 je ventricle. Jadi kan, yang ni darah warna biru, darah tak ada oksigen. So, dia hantar darah tu pergi dekat peparu. Lepas tu dia top up oksigen, darah tu masuk balik ke dalam jantung. Masuk balik ke dalam atrium, dia pergi ke ventricle dulu tau. Dekat dalam ventricle ni, dua-dua jenis darah ada. Okey. Walaupun atrium darah dipisahkan, tapi dekat ventricle, darah ni bercampur. Darah yang ada oksigen dengan darah yang tidak ada oksigen. Jadi kan, agak-agak efisien tak diorang punya peredaran darah? Is it efficient? Tak. Sebab apa? Bila dia pump darah pergi ke seluruh badan, when they pump the blood to the whole body, dia bukannya pump darah yang beroksigen je. Dia pump darah yang tak ada oksigen juga. Jadi rugi tau. Penat jantung dia duk pump. Pump cuma ada separuh je darah bawa oksigen. Lagi separuh darah tak bawa oksigen. Rugi. Okey. Jadi sebab itulah haiwan, kalau kita perasan, haiwan reptilia tak banyak yang saiz dia boleh jadi besar tau. And haiwan reptilia kebanyakannya kecil-kecil je. Sebab apa? Sebab diorang punya sistem peredaran darah diorang kurang efisien. Mamalia pula kita boleh jadi besar. Can you tell me contoh mamalia yang paling besar? What is the biggest mammal? Gajah bukan? Bukan gajah paling besar. Ikan paus lah. Paus pun dia bukan ikan. Paus is mamalia sebenarnya. Paus is the biggest mammal actually. Jadi kalau kita nampak kebanyakan, of course lah ada pengecualian. Macam buaya, ada buaya yang lagi besar. Ular, ada ular yang lagi panjang. Tetapi kebanyakan dia kecil. Sebab badan dia orang tak boleh nak besar dah. Pengangkutan oksigen dia orang kurang sempurna berbanding kita sebenarnya. Okay, alright. Jadi kan dekat sini awak boleh tulislah 2 kumpulan yang tinggal lagi. Apa lagi 2 kumpulan? Reptilia dan juga amphibia. Okay, so dekat sini reptilia dengan amphibia. Jadi cuba teka nama dia. Yang ni dipisahkan dengan lengkap. Yang ni atas dia terpisah, bawah bercampur. Maka kita panggil tidak lengkap. Very good. Tidak lengkap. Tidak lengkap ataupun incomplete. Incomplete. Okay. Okay. Now, bawah ni saya dah tulis dah macam biasa. Tidak lengkap dengan lengkap, apa dia punya definition dia. So nanti awak boleh tengok. Okay, basically we are done.
Inilah dia punya cerita dia. Jadi saya summarize balik dari awal ya. So, dari awal, mula-mula kita pisahkan haiwan tak bertulang belakang, invertebrata dengan bertulang belakang. So, those yang tak ada tulang belakang, diorang tak ada salur darah. Disebabkan diorang tak ada salur darah, diorang punya bendalai badan tu, body fluid tu, basically floating dalam badan diorang. Not like as human ada salur darah. So, kita kata open, terbuka. Settle untuk invertebrates. Now kita pergi kepada vertebrates. Vertebrates yang bertulang belakang ada 5 kumpulan rimba. Semua ni ada salur darah. Therefore, kita panggil dia close, tertutup. Body fluid, darah kita mengalir dalam salur darah. Okay, moving on. Next, untuk ikan, dia punya flow dia daripada jantung ke insang, terus ke badan, kembali ke jantung. Dia mengalir sekali je melalui jantung. So, one time kita kata tunggal, single. Yang lain-lain, double. Why? Jantung pergi ke peparu, patah balik jantung dulu. Dia singgah balik jantung 2 times, maka kita panggil double. Okay, now kita pisahkan pula geng-geng mamalia dengan burung. Why? Sebab kita punya darah beroksigen completely separated. Dipisahkan dengan lengkap dengan darah yang tak ada oksigen. Manakala diorang ni, disebabkan ventricle diorang satu je, maka darah bercampur. Tidak dipisahkan dengan lengkap. So, kita kata tidak lengkap. Settle. Boleh ke boleh? Sekarang agak-agak nampak sebenarnya banyak ke sikit bahagian ni? Sebenarnya sikit je. It's just that you need to understand what are those words mean. Apa maksud perkataan-perkataan tu? InsyaAllah dia akan jadi mudah. Okay guys, jadi jom kita buat contoh soalan. Okay, now tengok soalan 1 dulu. Dia bagi haiwan A, B, C, D. Dia kata namakan sistem peredaran haiwan di bawah. Okay, saya bagi masa 2 minit. Awak buat untuk A, B, C, D. 2 minit. Kita discuss pukul 10.41 AM. Salah. 10.43 AM. Saya nak screenshot. Saya akan uploadkan jawapan dia awak. Kalau awak nak screenshot, saya kena zoom out. Nampak ke kalau zoom out? Bolehlah kita screenshot now. Dia macam tak nampak sangat. Okay. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tak jelas, tak apalah, saya bagi dekat answer. Lepas kelas nanti saya terus upload. So dalam darah kan ada air dengan oksigen. Jadi darah kita ni karat lah kan. You can say that. I mean, kita tak katalah darah tu karat. Okay, begini. Ini kan paku kan. So this is iron nail, paku besi ya. Ini ialah paku besi. Okay, besi sebenarnya adalah atom ferrum. Besi ialah atom ferrum ataupun iron. Okay, dalam kita punya sel darah merah. Ini kita punya sel darah merah ya. This is our red blood cell. Sel darah merah. Ingat lagi tak? Apakah molekul dalam sel darah merah yang akan bawa oksigen? Start dengan huruf H. Ya, sel darah merah adalah hemoglobin. Dalam dia ada banyak hemoglobin. Beribu-ribu hemoglobin dekat dalam sel darah merah. Hemoglobin ni. Okey. So dalam hemoglobin, dia mengandungi ferrum. In hemoglobin it contains iron. Okey. Jadi bila darah kita lalu dekat peparu, when the blood flows through the lungs, sebenarnya ferrum inilah yang akan bergabung dengan oksigen. So the iron will bind with oxygen, which is benda yang sama macam paku karat. Paku besi tu dia ada ferrum. Ferrum itulah yang akan bergabung dengan oksigen. Jadi kita tak katalah benda tu sebagai karat, but diorang membawa atom yang sama. They carry the same atom. Okay. Yang ni kena belajar ya, hemoglobin ni sebenarnya ada dalam chapter 3.
Tapi yang Ferrum ni tak perlu tahu. Yang ni form 4 bio baru awak kena tahu. Sebab itulah orang yang ada masalah kita panggil iron deficiency ataupun diorang kekurangan ferrum dalam badan. Kekurangan ferrum ni menyebabkan dia ada penyakit what we call anemia. Anemia ejaan dia A-N-A-E-M-I-A. Anemia ni muka dia kelihatan pucat, bibir dia pucat, dia tak larat. Sebab apa? Badan dia tak cukup oksigen. Yang inilah kita panggil zat besi. Zat besi itu ferrum lah. We are talking about ferrum. Okay? Alright, dah jom. Jom kita tengok dekat sini. Okay, A. A adalah apa tu? Belalang. So, kalau belalang masuk kategori inside invertebrata, apa jawapan dia? Open circulatory system. Betul. So, sistem. Saya tulis SP je nak cepat. Sistem peredaran terbuka. Open circulatory system. SP tu sistem peredaran terbuka, open circulatory system. Okay, B. B masuk kategori apa guys? Itu obviously lah ikan ya. So, kalau ikan, kalau awak jawab tunggal saja tak cukup. Jawab tertutup saja tak cukup. Tengok dekat sini. Ikan kategori tertutup, ikan juga kategori tunggal. Jadi awak sebut dua-dua. Jadi awak sebut sistem peredaran tertutup dan tunggal. Nak letak koma pun boleh. Okay. In English, closed and single. Closed and single circulatory system. That's how you do it. You kena sebut balik siapa yang diorang terlibat. Okay, C. C ini geng-geng apa? C ni I think lizard kot. Dia adalah reptilia. Okay. So kalau reptilia kita tengok. Reptilia duduk dekat sini kan. Jadi awak kena senaraikan dari hujung. Mula-mula reptilia tertutup. Reptilia juga double, ganda dua. Reptilia juga tidak lengkap. Awak sebut ketiga-tiga. Okay. Alright. Jadi dekat sini reptilia sistem peredaran tertutup, ganda dua dan tidak lengkap. Okay. English awak boleh translate ya sebab ruang dah tak cukup. Okay, ruang dah tak cukup. Saya tulis kat sini lah. Closed, double, cukup je, sorry. Incomplete. Okay, boleh nampak cara nak jawab pattern dia macam mana? Okay, last kali. Panda. Panda geng siapa? Panda geng siapa? Mamalia obviously, okay. So kalau mamalia kita tengok balik dekat atas. So, mamalia bermula dekat sini. So, mamalia tertutup. Mamalia juga double. Mamalia adalah lengkap. Complete, okay. So, mamalia sistem peredaran tertutup, sistem peredaran ganda dua dan lengkap. Okay, in English, it is closed, it is double, and it also complete circulatory system. Siap. Okay, so semua orang betul ke untuk soalan nombor 1? Good job. Okay, boleh saya gerak kepada soalan yang kedua. Jom. Sekarang ni dia dah lebih kepada nak suruh awak compare, analyze pula. Okay, terangkan, highlight perkataan terang. Kalau soalan suruh awak terangkan, explain, awak punya point mesti sekurang-kurangnya 2. Dia mesti akan offer awak paling busuk 2 markah. Which means jawapan awak pun kena ada sekurang-kurangnya 2 points. Okay? So dia kata perbezaan peredaran darah haiwan A dengan B. So kita tengok A. A kategori apa guys? A adalah invertebrata, betul tak? Ini adalah invertebrata. Manakala B adalah kura-kura. Mamalia. La ilaha illallah. Sejak bila dia melahirkan anak dan menyusukan anak? Yang ni vertebrata. Tapi kategori apa? Amphibia? Bukan. Ini bukan amphibia. Ini reptilia. Okey, ini adalah reptilia. Apa beza amphibia dengan reptilia? Kalau reptilia,
telur dia mesti bercangkerang. The eggs must have shell. Itu adalah ciri-ciri reptilia. Kalau amphibia, telur dia diselaputi oleh lendir ataupun mucus. Kejap saya tunjuk dekat awak. Form to sign. Do I stick it the picture? Contoh yang ni. Ini macam telur amphibia. So kalau kita tengok telur dia, dia macam boba gitu. Macam apa air sirap selasih tu kan. Kita letak biji ni lah dekat dalam air sirap tu. Dia tidak ada cangkerang. It is not hard shell. Okay. Sagu pun sebenarnya awak tak tahu tau. Diorang ambil daripada telur katak sebenarnya. Okay. Alright, anyway, so sambung. Jadi dekat sini, apa 2 points? What are the 2 points dekat sini? So mula-mula point pertama, awak sebut yang ni jenis sistem apa? Yang ni jenis sistem apa? Itu baru point yang pertama. Point yang kedua, awak terangkan apa maksud yang awak sebut tu. Okey, yang ni sistem peredaran terbuka. Manakala untuk reptilia, sistem peredaran tertutup. Satu markah. Awak kena compare dua-dua baru dapat satu markah. Okey, so saya tulis dekat sini ya. Haiwan A mempunyai sistem peredaran terbuka, manakala haiwan B mempunyai sistem peredaran tertutup. Jadi kan, awak jangan expect ni dapat 2 markah tau. Yang ni satu complete comparison baru dapat 1 markah. Okey, so boleh tak kalau kita buat dalam bentuk jadual terus? Boleh. Tapi kalau awak buat dalam bentuk jadual, awak kena buat ayat yang lengkap. You must have kita kata, you kena tunjuk dekat pemeriksa ayat tu sempurna dia punya maksud dia. Okey, alright. Jadi itu adalah point yang pertama. Okey, point yang kedua. Point yang kedua, awak jelaskan maksud dia. So jelaskan, awak ambil je definition dekat sini. Jadi haiwan A tiada salur darah, manakala haiwan B darah mengalir dalam salur darah. Gitu je. Okey. So haiwan A tiada salur darah. Haiwan A tiada salur darah manakala darah mengalir dalam salur darah dalam haiwan B. Okay. English perlu tak saya tulis? Saya verbally sajalah. So animal A has open circulatory system while animal B has closed circulatory system. So animal A has no blood vessel, while animal B, the blood flows in blood vessel. So boleh 2 kali tulis manakala macam mana tu? So boleh 2 kali manakala. Tak faham. Itu baru 2 markah, betul. So kalau pemeriksa tengok ini point yang pertama 1 markah dan yang ni point yang kedua 1 markah. Itu cara awak buat comparison. Ya, ini 2 ayat yang berasingan. Satu jawapan ada 2 manakala. Tak faham. So boleh ulang tak English? Boleh. Okay, animal A has open circulatory system while animal B has closed circulatory system. Okay, animal A has no blood vessel, while animal B the blood flows in the blood vessel. Maksud dia penyambung ayat tu guna manakala, boleh ke 2 kali? Tak faham. Ini are you talking about grammar now? Is it grammatically correct? Is that what you mean? Saya salah grammar. So awak nak datang depan ajar ke? Tak ada, aku dah jawab gerau je. Okey, dalam sains tak apa. Dalam sains awak boleh buat ayat yang pendek-pendek, tak ada masalah. Jadi ini point yang pertama. Even dalam exam kan, awak tak perlu sambung ayat dekat tepi tau.
awak tulis, lepas tu awak tekan enter. Awak tekan enter, awak sambung tulis dekat bawah. It's okay. It's okay. Okay? So cakap dengan dia, ayat yang berasingan manakala tu ayat lain. Oh, yang ni ayat yang kedua awak. Ini ayat kedua. Bawah ni adalah ayat yang kedua. Okay, alright guys, dah cukup. Okay, sebab kita kekurangan masa, sebenarnya nombor 3 dengan nombor 4 ni, dia benda yang sama. Nanti saya bagi dia punya jawapan, okay ke untuk awak? So kita tengok nombor 3. Dia kata, terangkan persamaan pula. Jadi sama tau, terangkan persamaan. Kita discuss dulu jawapan dia nanti saya tuliskan. Okey. So dekat sini yang ni ular. Ular kategori apa? Reptilia. C tu haiwan apa? Cuba teka. C tu haiwan apa? Pokemon, betul. C adalah axolotl nama dia. Axolotl ataupun kita panggil dia salamander. Salamander kadang-kadang kita sebut dia newt. Yang ni memang comel. Sekejap saya tengok gambar dekat awak. Hari tu pun saya tengok kat student saya ya. Axolotl. Dia memang sangat fotogenik. Saya rasa ini haiwan yang paling fotogenik sebenarnya. Nampak tu? Ini adalah amphibia juga sebenarnya. Dia nampak dia senyum je, cak macam tu. Dia spesies ni tak ada dekat Malaysia. This is not in Malaysia. Diorang ada tau, diorang import secara illegal sebenarnya. Even dekat Shopee pun ada jual. Kalau awak Google dekat Shopee, ada haiwan ni sebenarnya diorang jual. Tapi sebab dia spesies asing, jadi dia dikira sebagai illegal lah. Okay. Alright. Anyway, so sebenarnya dekat sini awak compare. Ini adalah amphibia. Dia geng-geng katak juga. So awak compare amphibia dengan reptilia. Itu sahaja. Fokus kepada persamaan. Okay? Alright, tak apa. Jawapan dia nanti saya akan tuliskan. Okay, next. Nombor 4. Nombor 4 dia tanya, kenapa diorang dua ni sistem peredaran lengkap? Why do we call it as complete circulatory system? Sebab darah tak bercampur, yada-yada semua tu kan. Sebab yang ni kategori apa guys? Yang ni apa? Nasib baik dia kata mamalia. Ada juga orang kata ikan. Ini mamalia awak. Dolphin, paus, dugong, semua tu adalah mamasap. Bukan mamasap. Mamasap tu apa? Kek tu ke? Bukan. Ini mamalia. Okay. Mamalia. Apa paus, dolphin, dugong, duyung, those animals, diorang ni adalah mamalia. Okay. Yang ni burung. Jadi diorang sistem peredaran lengkap sebab darah tak bercampur, bla 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 semua itulah. Jerung kategori ikan. Jerung kategori ikan sebenarnya. Okay. Alright. Duyung ada ke Ada duyung? Tak pernah nampak duyung. Duyung tak adalah, tapi duyung tu kan dia separuh manusia. Okay. Last kali, ini yang kawan awak tanya tadi tu, which saya telah pun explain. Bandingkan keefisienan. Perkataan ni memang ada saya cek dekat kamus. Masa saya nak buat soalan tu, saya tulis, okay, compare efficiency. Bahasa Melayu apa keefisienan, wujud tak? Cek dictionary, wujud. Okay. Jadi, antara haiwan E dengan haiwan F. Alright. Mula-mula, awak bagi tahu dulu dekat pemeriksa siapa lagi efisien, siapa kurang efisien. Jadi dekat sini saya ada amphibia, kelawar geng siapa guys? Kelawar siapa? Mamalia. Okey, yang mana satu lagi efisien? Which one is more efficient? Mamalia. Sebab apa? Sebab diorang kan ada dua atrium dan dua ventricle. Darah dipisahkan secara komplit. Jadi bila dia pump darah ke seluruh badan, dia hanya pump darah beroksigen sahaja. Tapi yang ni darah dia bercampur. Disebabkan darah dia bercampur, dia tak sempurna. Okey, dia kurang efisien. Jantung dia kena pump sekali, dia bawa 50% darah oksigen, 50% darah yang tak ada oksigen. So it's like kena buat kerja dua kali, penat, jantung dia penat. Okey. Efisien tu maksud dia berkesan ke tidak? Berkesan ke tidak? Contoh, tak payah bagi contoh lah. Awak fahamkan perkataan keberkesanan, efisiensi. Contoh, belajar sambil menonton televisyen
dengan belajar menutup televisyen. Yang mana satu lagi berkesan, yang mana satu lagi efisien. Sambil menonton televisyen lah lagi berkesan. Berkesan untuk menurunkan results. Okay. Okay. Alright. Okay guys, semut pun sama ke apa yang sama dengan semut tu? Semut kategori invertebrata, dia kategori haiwan. Dia kategori haiwan. Okay. So dalam textbook dia ada mention pulmonary dengan systemic tu apa? Okay, saya jawab soalan kawan awak last. Okay, kalau awak tengok dekat atas ni, ya. Okay, ingat lagi tak hari tu saya ada ajar awak perkataan peparu. Peparu dalam Greek kita panggil apa? Peparu dalam Greek kita panggil apa? Ingat lagi tak? Pulmonary, very good. Peparu dalam Greek kita sebut pulmonary. Okey, jadikan kalau dari jantung pergi ke peparu, peparu balik ke jantung, ya. Kalau jantung pergi ke peparu, jantung pergi ke peparu, balik semula ke jantung, peparu kan pulmonary, maka kita panggil sistem peredaran bukan sistem, peredaran je, peredaran pulmonary. Okey, peredaran pulmonary. In English, pulmonary circulation. Okey, now dekat sini pula. Yang ni adalah kalau awak tengok jantung pergi ke seluruh badan, pergi semula ke jantung. So it's the jantung pergi ke seluruh badan, balik semula ke jantung, maka yang ni kita kata sistemik. Sistemik maksud dia keseluruhan. Systemic means whole. Okey, jadi kita kata peredaran sistemik. In English, ejaan dia SYSTEMIC. Systemic maksud dia keseluruhan. Okey, last question. Kawan awak tanya penguin kategori mana? Penguin kategori mana guys? Dia selalu masuk dalam air, dia tangkap ikan. Ya, penguin adalah burung. Dia adalah burung sebenarnya. Bukan mamalia. Dia tak beranak. Dia ada telur. Dia telur bercangkeram, burung. Nyamuk tu vertebrata ke invertebrata? Sebab bila pukul dia keluar darah pukul. Kesian nyamuk kena pukul. Tampar nyamuk lah. Okey, tadi saya dah sebut pasal nyamuk kan. Darah dalam nyamuk tu bukan darah dia. Itu darah yang dia sedut. Darah orang lain. Okay. Okay, guys, dah terlajak masa dah. Okay, so the remaining question saya akan tuliskan jawapan dia, ya. Awak tolong buat dan cek sendiri, boleh Alright, maka dengan itu tamatlah sudah session kita pada pagi ini. Saya dengan awak ada 5 session. Lagi 1 session sebab tadi ada permintaan dan juga saya rasa penting. Even dekat my own student pun saya jarang buat, iaitu kemahiran nak jawab soalan yang berkaitan dengan eksperimen. Whatever hypothesis, manipulasi, benda-benda gitu. Jadi the next class kita akan fokus on contoh-contoh soalan begitu. Okay? Alright. So itu sahaja guys. Thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum and have a nice weekend. Bye-bye. Thank you. Bye.